Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada PDPR kali ini. Jadi untuk hari ini Ustazah akan menerangkan tajuk bidang hadis, ya, bidang hadis di bawah tajuk jihad dalam Islam, ya. Pelajar boleh merujuk buku teks muka surat 63 sehingga 64. Baik, kita tengok isi kandungan hadis ini. Baik, ya, pertama kita baca dulu hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qala summa ayyu qala birrul walidaini qala summa ayyu qala al-jihadu fi sabilillah. Riwayat muttafaqun alaih. Ya, jadi maksud ayat ini adalah, ya, kita tengok terjemahannya. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, ya, si Abdullah ini bertanya kepada Nabi sendiri, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang amalan manakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, menjawab soalannya itu, solat pada waktunya. Ya, kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, apakah lagi selepas itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbakti kepada ibu bapa. Lalu Ibnu Mas'ud bertanya lagi, apakah pula selepas itu? Lalu baginda menjawab, berjihad di jalan Allah, ya. Jihad fisabilillah. Okey, ya. Jadi hari ini ada di dalam hadis, ya, di dalam hadis ini ada 3 perkara yang menjadi keutamaan bagi seorang mukmin, ya. Cuma untuk hari ini Ustazah memperjelaskan lagi bahagian jihad, ya. Pengertian jihad dan keutamaannya. Okey, jihad pada bahasa adalah mengorbankan diri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas kerana Allah, kita mempertahankan agama kita, ya, itu maksudnya jihad. Istilah menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki, ya, kemampuan akal kita, kemampuan badan kita untuk menegakkan agama Islam dan mempertahankannya. Ya, ini contohnya sekiranya negara kita diserang musuh, ya, negara kita dizalimi, negara kita dirampas, agama kita diganggu, maka wajib kepada setiap umat Islam untuk memerangi, ya, membalas balik, melawan balik, ya. Tetapi seandainya negara itu aman, menjadi fardu kifayah sebahagiannya untuk mempertahankan agama, ya. Okey, seterusnya kelebihan berjihad, ya. Apa kelebihan berjihad di jalan Allah? Yang pertama, diampunkan dosa, ya. Yang kedua, mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mendapat ganjaran pahala berlipat ganda. Keempat, dianugerahkan mati syahid. Kelima, mendapat nikmat di alam barzah. Keenam, dimasukkan ke dalam syurga bersama para nabi. Dan yang terakhir, mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah. Ini kelebihan bagi orang yang berjihad di jalan Allah, ya. Dalam suasana aman menjadi fardu kifayah, ya. Ini yang seperti saya sebut tadi. Kalau negara kita diserang, maka hukum berjihad itu menjadi wajib. Tetapi kalau negara kita itu aman, maka menjadi fardu kifayah kepada umat Islam untuk bersiap siaga. Maksudnya sebahagian sahaja umat Islam untuk bersiap siaga menjaga keamanan negara daripada pencerobohan musuh, kekacauan dan pemberontakan. Baik, jenis-jenis jihad, ya. Kalau kita tengok dalam hadis ini, dia lebih memfokuskan kepada mempertahankan agama, kan. Tapi sebenarnya, ya, macam sekarang ini jihad itu banyak, ya. Salah satu contoh jihad adalah jihad ilmu, ya. Contohnya belajar, ya. Kamu berjihad dengan jihad ilmu, caranya macam mana? Belajar bersungguh-sungguh, ya. Mempelajari semua ilmu, ya. Contohnya ulama masyhur di kalangan contohnya ulama yang masyhur satu ketika dulu seperti Imam Syafi'i, Ibnu Khaldun,
Siapa lagi? Banyak kan di dalam buku teks itu pun kamu boleh rujuk ya. Al-Biruni, Al-Farabi ya, banyak lagi ulama-ulama Islam yang terkenal. Jadi pada kita di dalam jihad ilmu ini kita perlu belajar bersungguh-sungguh, ikhlaskan niat kerana Allah dan belajar bersungguh-sungguh untuk mendalami ilmu pengetahuan ya. Okey, jihad yang kedua adalah jihad ekonomi ya. Jihad ekonomi ni maksudnya kita meningkatkan kualiti kerja kita ya, kualiti kerja kita, budaya kerja kita ya, yang jujur, amanah, tidak menipu ya, dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaan ya. Contohnya kita mahir dalam bidang ekonomi, kita meningkatkan bidang keusahawanan ya, kita menceburi bidang-bidang tertentu untuk membantu umat Islam dan agama kita agar boleh bersaing dengan agama lain ya. Jadi sebab jihad ekonomi ini adalah penting untuk mengukuhkan ekonomi sebuah negara ya. Okey, itu jenis-jenis jihad ya, selain jihad berperang di jalan Allah ya. Baik, pengajaran hadis. Okey, jadi daripada hadis ini apa yang kita dapat fahami adalah kita hendaklah melakukan amalan yang disukai Allah supaya menjadi umat yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Umat Islam wajib solat pada waktunya supaya menjadi umat yang beradab, berdisiplin dan sentiasa menghargai masa. Okey, dalam hadis tadi kita ada bacakan perkara pertama yang menjadi keutamaan Allah adalah solat ya. Kenapa solat itu pertama? Sebab solat itu adalah hubungan yang paling utama yang perlu kita jaga ya, sebab hubungan kita dengan Allah ya, bila kita bersolat hubungan kita dengan Allah terus kepada Allah ya, tanpa ada perantara. Jadi keutamaan kita sebagai seorang hamba ini adalah melaksanakan solat ya. Okey, yang kedua di dalam hadis itu diberitahu oleh Rasulullah adalah berbakti kepada ibu bapa ya. Kita tengok pengajaran yang ketiga, setiap muslim wajib berbakti kepada ibu bapa untuk mendapat keredaan Allah dan kebahagiaan hidup ya. Okey, yang pertama tadi solat pada waktunya, yang kedua berbakti kepada ibu bapa ya. Kenapa tidak jihad terus ya? Ini kerana hubungan sesama manusia itu juga penting, apakah lagi kepada ibu bapa ya. Jadi sebagai seorang anak, keutamaan kebaktian kepada agama dan kepada ibu bapa itu didahulukan kebaktian kepada ibu bapa ya. Contohnya lah kalau berlaku peperangan, tidak ada menjaga ibu bapa kita, maka bantulah ibu bapa kita dulu, menjadi keutamaan ya, berbanding yang lain ya. Okey, jadi yang ketiga ini, setiap muslim wajib berbakti kepada ibu bapa untuk mendapat keredaan Allah ya. Bila kita berbakti kepada ibu bapa, kita juga mendapat keredaan Allah dan beroleh kebahagiaan hidup ya. Ini adalah sesuatu yang amat sukar dilaksanakan ya. Kalau kita tengok sekarang ramai orang yang berjuang habis-habisan untuk satu perkara tapi lupa kepada ibu bapa ya. Jadi mereka lupa bahawa ada hadis ya, penekanan daripada Nabi bahawa ibu bapa itu perlu diutamakan selepas kewajipan kepada Allah ya, iaitu solat. Okey, yang keempat, kita hendaklah mempertahankan negara daripada musuh dan anasir subversif agar negara aman dan damai ya, menjadi keutamaan kita. Jadi ada dua hukum tadi sudah saya jelaskan. Sekiranya berlaku peperangan, maka hukumnya menjadi wajib kepada umat Islam untuk mempertahankan agamanya daripada musuh ya. Jadi kalau negara itu aman, maka menjadi fardu kifayah kepada sebahagian umat Islam sahaja untuk menjaga keamanan negara. Dan pengajaran hadis yang terakhir, umat Islam dituntut agar beramal mengikut keutamaan supaya dapat memberikan kesan yang maksimum ya. Jadi kesimpulannya, dalam kita beramal itu tengoklah keutamaan ya. Yang mana paling utama? Solat 5
solat 5 waktu pada waktunya. Kedua, berbakti kepada ibu bapa, dan ketiga adalah berjihad, ya. Jadi selesai tajuk jihad, ya. Okey. Kalau ada yang tidak faham atau ada kemusykilan, boleh PM dengan Ustazah. Jadi latihan untuk hari ini, Ustazah mahu kamu buat satu sahaja, ya, iaitu latihan nombor 7. Ya, okey. Latihan ini adalah soalan kebat, ya. Soalan kebat ni maksudnya memerlukan kamu memberi respon, ya. Pendapat kamu, pandangan kamu, ya. Okey, soalannya, sekiranya anda menjadi jutawan, jutawan yang orang kaya, bagaimanakah bentuk jihad yang dapat anda lakukan? Ya, apakah bentuk jihad yang boleh anda lakukan seandainya anda ditakdirkan menjadi seorang jutawan? Ya, okey. Jadi jawapan kamu perlu ada sebab dan mengapa kamu memilih sebab tersebut, ya. Jadi siapa yang sudah selesai boleh hantar dengan Ustazah tugasan kamu. Okey, untuk nota buat, dan Ustazah akan cek apabila di kelas nanti. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.